jangan apa nih, jangan salah anggap apa tujuan kami datang untuk buka fail siasatan, sebab kami dah ada terima aduan kan. Kemudian daripada kenyataan rakaman percakapan yang telah saya buat baru-baru ni berdasarkan bukti-bukti baru yang kami dapat, memang saya ada saya rasa ada something yang perlu dijelaskan, sebab banyak maklumat yang saya dapat ni bercanggah dengan apa yang saya nampak. Okey. Sebab saya minta kerjasama lah ni. Supaya terus terang identiti sebenar isteri puan ni siapa. Sebab dari segi irasan wajah semasa permohonan IC itu dibuat masa dia umur 14 tahun, memang wajah dia tu memang 20 lebih tahun lah. Saya ni kerja lama, cukup lama, 92. Saya tengok saya punya insting ni, kalau saya rasa permohonan ni tidak proper dari segi irasan wajah, bukan umur 12 tahun, memang macam tu lah saya punya rasa. Kebetulan pada masa saya ambil keterangan ni, Puan Murni selaku ketua pejabat JPN Tawau pun saya ada minta pandangan dia. Dia tengok Puan Rohana kan, saya suruh dia teka berapa umur. Dia cakap 40 lebih. Silap lah, kalau ikut pandangan muka tu memang silap dia. Okey, nak faham. Ini pendek saya cerita. Okey. Apa-apa hal purpose, sebab kalau benda ni akan jadi panjang juga. Kalau bilang mau siasat macam mana pun. Boleh saya habiskan saya punya percakapan ni. Okey. Sebab maklumat yang saya dapat ni, memang saya betul-betul yakin ada something yang apa ni, sebab dia punya adik-beradik, kami dah tahu siapa adik-beradik dia, di mana dia berada. Kami sudah ambil keterangan daripada salah seorang adik-beradik kandung dia. Dia buat pengakuan nama sebenar Rohana ni Fauzia. Dia anak yang keempat. Dia dibawa daripada Filipina datang Sabah ni. Dia pernah berkahwin dengan salah seorang pegawai immigration. Mungkin dengan cara itu dia dapat IM13. Kemudian dia kahwin dengan cik. Saya tak tahu macam mana dia dapat dokumen IC yang dia pegang sekarang. So DNA ni cukup untuk membuktikan pembuktian yang dia tu matching dengan adik-beradik yang lain. Kita boleh kesan, kita boleh bawa kes ni pergi mahkamah untuk dapatkan perintah. Kalau dia tak nak DNA dia ambil. Saya tak mahu benda ni makin panjang. Benda tu sudah diambil DNA, maknanya kita akan proceed kes ni sampai ke tingkat atas. So benda ni akan menjadi masalah lebih besar. Saya minta kerjasama. Sekiranya dia tu bukan pemilik sebenar pada dokumen tu, kena dia bagi kerjasama dengan buat pengakuan. Sebab kalau pengakuan tu dibuat sebelum DNA itu diambil, mungkin pihak kami, terutamanya pengarah, dia boleh bagi jalan macam mana untuk menyelesaikan benda ni tanpa membabitkan banyak pihak, tanpa menjejakkan imej siapa-siapa. Sebab saya tak tahu kenapa dia tak nak mengaku. Saya tak tahu. Cuma saya minta kerjasama lah. Sebab ini kes kalau semakin dipanjangkan, mungkin kami payah nak bertolak ansur. Sekarang ni saya bagi dia untuk berfikir dengan sewajarnya lah, apa impact kesan dia. Sebab banyak kes yang macam ni kami bawa ke mahkamah, memang berpihak dengan pihak kami. So saya haraplah kalau boleh bagi kerjasama. Agak bila perjumpaan? Saya dah tak besok saya terpaksa bertolak pergi ke, sebab macam ni, kami bukan suka-suka nak buka fail-fail orang ni. Saya minta maaf banyak-banyak, bukan kami nak. Kalau orang tiada aduan kami terima, kami tidak buka fail. Setiap aduan kami kena teliti, kami kena pastikan aduan itu ada asas. Sebab ada setengah aduan ni disebabkan perasaan hasad dengki dan sebagainya. Kami profesional. Apabila kami dah dapat bukti yang jelas macam daripada adik-beradik dia ni,
Kami tahu di mana kedudukan bapa dia sekarang ni masih hidup. Ya. Saya tahu dia somewhere di Kota Marudu. Kami boleh cari mereka semua ni. Saya harap betul-betul lah kalau Cik rasa Cik nak bantu isteri Cik supaya jangan jadi apa-apa, better bagi penjelasan lah. Sekurang-kurangnya kalau lah sekiranya dia ni daripada Filipin, dia tak layak untuk dapat dokumen sijil lahir dan sebagainya, dia kenalah buat pakai M13 sebenarnya yang dia pernah pakai sebelum ni. Kakak-kakak dia pakai M13 dia ada masalah pun. Ya. Yang saya nampak sekarang ni, kamu punya isteri ni menonjol sangat. Menyebabkan orang tempatan yang tahu latar belakang tu tidak puas hati, sehingga kes ni sampai ke peringkat kami. Kalau benda ni bukan disebabkan oleh Rohana yang terlampau menonjol, dengan dia punya image yang menyebabkan orang kampung tidak puas hati, mungkin benda ni tidak sampai ke peringkat ini. Saya cakap tu serang saya minta maaf lah. Saya bukan mau cari salah siapa-siapa, tapi saya rasa itulah punca. Kenapa benda ni timbul? Saya tak tahu sama ada Puan Rohana yang menonjol ataupun Encik yang menonjol sangat dalam apa-apa isu, hal politik ke, hal projek, hal apa saya tak tahu. Tapi saya ni profesional, saya tak nak babitkan apa-apa isu politik, hal itu apa. Yang kami nak jalankan siasatan ni hanyalah dokumen yang dikeluarkan macam mana, proper ke tidak, dia sebenar dan sebagainya. Itu sahaja. Iyalah. Jadi sekarang macam mana Cik? Cik nak buat pengakuan ke ataupun nak macam mana? Jadi apa ni, mau jumpa kira sebentar saya minta sudah pandangan dengan Datuk Haji seperti ini. Jadi suruhnya saya turun. Dia minta pandangan macam mana. Tapi kalau bilang Tuan begitu, saya inilah macam mana mau jumpa. Kita minta pandangan siapa tadi? Datuk Haji minta pandangan dia. Jadi dia minta ke dokumen semua. Sebab kebetulan kita rapat dengan YB ni, benda ni akan menyebabkan benda ni terpalit dengan pihak YB apa semua. Ya. Jadi sorry Tuan. Okey, kalau begitu Tuan bilang kita jumpalah. Orang rumah pun sudah kami diskus. Tadi pun sudah berhubung semua apa. Jadi Jadi adakah saya dapat sekarang ni dalam telefon ni saya nak tahu, kita nak buat pengakuan yang kita punya isteri ni sebenarnya yang bernama Fauziah. Mau jumpa kah? Saya tak dapat nak berjumpa sebab malam ni sesuai lah untuk berjumpa, sebab prosedur kami ni kalau sudah tengah malam macam ni dengan kehadiran satu orang, saya rasa tidak sesuai. Rohana tu kah yang bernama Fauziah sebagaimana yang kami perolehi maklumat tu? Yalah, saya buat pengakuan lah, ya betul. Itulah, kalau macam tu kita aturlah satu masa tu nanti macam mana mau atur ni. Setakat ini saya rasa pengakuan ini sudah memadai sebab rakaman kita ni saya sedang rakamkan. Iya. So saya cakap tu serang lah sebab saya paham je memang. Memang call ni saya rakam punya sudah. Saya paham. Saya nak kita cari satu jalan macam mana nak selesaikan hal ni. Iya. Boleh kan? Jadi kalau macam mana mau berjumpa besok macam mana? Tak dapat. Kalau kami nak bergerak. Sebab saya kena kejar masa ni. Tak dapat. Tapi kalau nak jumpa juga, nanti saya bincang dengan saya punya grup. Ya, kalau boleh jumpa malam ni kan? Ini sudah bukan malam sudah ni. Tengah malam sudah ni. Tinggal sahur Tuan. Sorry, minta maaf banyak. Nanti saya respon. Jangan off handphone dulu. Jangan kasih apa. Okey. Bah. Assalamualaikum. Salam.